demi hari bagi kita kesempatan sama-sama dengar berkenaan dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taram cinta tu satu sampai kita dah sampai ke hampir penghujung majlis insya-Allah. Belum kita mulakan pengajian kita, sama-sama kita bersenyat namanya at-ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir naf'a intifa' ifadata wal istifada wal hadd ala masuki bil kitabillah sunnati ala rasulillah wa ta'ala al-huda wa jalalata ala al-khair ibtigha al-tawfiq wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sambung pengajian kita kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan daripada Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa ahli ajma'in, dan kepada seluruh perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis di dalam ini, dan seluruh kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita walaupun satu huruf, dan juga kepada ibu bapa kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara kita seluruhnya, dan wabil khusus kepada saudara kita yang berada di Gaza ataupun Palestin yang sedang mengalami kegawatan masalah suasana peperang dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan dan kemudahan kepada mereka. Dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang kita cintai, insan yang kita ceritakan tentang beliau, baginda pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fi sinni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai usia ataupun umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-360. Oh, kitab ni berbeza. Ni dah 378. Tapi mungkin ringkasan baru hadis ke-363. Allahumma salli ala sayyidina. Okay, ada siapa yang nak siapa nak baca, boleh silakan, insya-Allah. Tak boleh kita, kalau tak ada saya lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah selama 13 tahun, dan wahyu diturunkan kepada baginda menetap di Madinah selama 10 tahun, baginda wafat ketika berusia 63 tahun. Jadi ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah nak menunjukkan waktu Nabi SAW berada di Mekah itu 13 tahun ketika selepas wahyu diturunkan. Jadi total keseluruhan kehidupan Nabi SAW berada di Mekah adalah 53 tahun. Jadi sebelum 40 tahun campur dengan 13 tahun, jadi 53 tahun. Jadi yang sisanya adalah 10 tahun Nabi berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Adakah Nabi tak pernah balik ke Mekah? Ada Nabi pernah balik ke Mekah, tapi Nabi tak duduk terus kat Mekah. Nabi tetap tinggal di Madinah dan meninggal dan wafat dan dikuburkan di bumi Madinatul Munawwarah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang seterusnya, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan berkata dalam khutbah, saya baca terjemah lah, ada hadis sikit. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 wa Abu Bakr wa Umar wa ana ibn 63 sana. Jadi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan berkata di dalam khutbah beliau masa itu ketika itu sudah menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Hasan bin Abi Talib. Jadi dihimbau kepada kawan-kawan yang berada di dalam majlis ini yang seperti kita tahu Sayyidina Muawiyah terhabis dalam perang Siffin. Perang Siffin. Walaupun ada perselingkuhan antara para sahabat, tapi tetap dan kita menghina sesuatu sahabat itu. Hatta Sayyidina Muawiyah sekalipun. Hatta Ikramiyah bin Abi Jahal, anak kepada Abi Jahal, dia dah masuk Islam, mati syahid. Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah. Antara orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tentang isu perang Siffin, perang zaman kita ketepikan dulu, tetap kita menyebut penghormatan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Kita tak kisahlah sahabat itu dia pernah keting dalam masjid, tak kisahlah sahabat itu pernah ada pergolakan, pernah ada masalah-masalah. Tetapi sebab mereka terjadinya sebuah hukum. Jadi sebab mereka ni ada ni hukum. Kalau tak ada mereka, hukum tidak terjadi. Jadi besar yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada setiap sahabat ini. Ganjaran-ganjaran mereka. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, Ashabi sinujum. Sahabat aku ini seperti bintang. Mana pun kamu petir, kamu akan mendapatkan cahaya. Bintang di langit itu banyak. Jadi kita ambil lah mana pun bintang-bintang yang ada di langit. Semuanya memperoleh manfaat yang besar. Termasuk Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dalam khutbah beliau mengatakan Rasulullah SAW wafat ketika baginda berusia 63 tahun. Yang mana 63 tahun itu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar juga meninggal pada ketika umur 63 tahun. Pada ketika Sayyidina Muawiyah menyampaikan hadis ini, menyampaikan khutbah ini, ketika itu beliau berumur 63 tahun. Tetapi beliau tidak meninggal pada tahun itu. Beliau, kata para ulama, beliau meninggal pada umur 80 tahun. Sama ni nak sanatan. Beliau meninggal pada umur 80 tahun. Jadi bagaimana dengan Sayyidina Uthman, khalifah yang ketiga? Sayyidina Uthman meninggal pada 82 ke 88 tahun. Jadi ada ulama, ada khilaf berkenaan dengan kematian Sayyidina Uthman. Juga Sayyidina Ali pun ulama ada khilaf, ada yang mengatakan 63 tahun seperti mana Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan 58, ada yang kata lebih sampai ke 70. Wallahu a'lam. Dia terima semua pendapat daripada ulama. Jadi seluruh kebanyakan para sahabat bersepakat bahawa Nabi SAW meninggal pada umur 63 tahun. Hadis seterusnya, قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إليح عن خليل الخزاء قال أنبأنا عمر قال حدثنا حسين بن المهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. سيدتنا عائشة رضي الله تعالى meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika berumur 63 tahun. Hadis seterusnya daripada Abdullah bin Abbas. Jadi sedikit berkenaan dengan Abdullah bin Abbas ini adalah beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayat hadis. Ketika Nabi SAW wafat, ketika itu beliau masih kecil lagi, bawah 12 tahun lagi. Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak kepada pakcik Nabi. Jadi beliau dengan Nabi adalah sepupu.
Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas itu pakcik Nabi. Beliau inilah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara insan yang genius. Genius. Dia tak macam keingatannya tak sama macam orang-orang biasa lah. Kalau tengok Oppenheimer itu dia genius. Jadi Allah bin Abbas pun begitu. Allah beri kelebihan kepada boleh hafal beratus ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda berusia 65 tahun. Kenapa dia berbeza? Sebab apa? Menurut Al-Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri syarah kepada kitab hadis ini, perkiraan di atas adalah usia sesungguhnya tahun dan tahun wafat. Jadi 63 tambah 1 tambah 1 jadi 65. Ini adalah kiraan daripada Abdullah bin Abbas. Naam, hadis yang seterusnya, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad bin Abbas qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani abi an Qatadah an al-Hasan an Daghfal ibn al-Hanzalah عن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى وتغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi Sayyidina bin Hanzalah mengatakan Nabi SAW sebenarnya Rasulullah SAW dicabut nyawa Nabi ketika baginda berusia 65 tahun mengikut pandangan dan ucapan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis seterusnya cepat sekali. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس أن رجل عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهر ولا بالآدم ولا بالجعد القصص ولا بالسبت بعثه الله تعالى على 40 سنة فأقام مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحية 20 شعر بيضاء. Jadi Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW ini dia menceritakan tentang fizikal Nabi SAW digabungkan dengan hadis usia Nabi SAW adalah seorang insan yang tidak terlalu tinggi dan bukan juga rendah. Anda disyarahkan oleh Ustaz Asatizah kita yang sebelum ini, tidak putih, pucat dan tidak sawo metang. Rambut baginda ikal dan tidak lurus kaku. Wala bisalti, itu maksudnya. Bisalti itu tak lurus kaku. Kalau kita belajar bahasa Arab, seperti ini tak, rambutnya tak straight. Tak rebonding lah orang cakap. Baginda diutus oleh Allah menjadi Rasul semasa berusia 40 tahun. Baginda menetap di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Allah mencabut nyawa baginda pada usia 60 tahun dan ketika itu tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada rambut dan janggut baginda Nabi SAW. Macam mana dia boleh mengatakan Nabi duduk di Mekah 10 tahun? Samalah macam orang Melayu. Bundar kan. Jadi Sayyidina Anas bundar kan 13 tahun dulu. Jadi macam 10 tahun ni. Jadi umur Nabi 60. Patutnya 63 dia bundar kan. Bundar kan. Ini kiraan para sahabat. Sahabat ada yang jenis perangai lain-lain. Tadi tulisan hadis, ucapan hadisnya pun berlainan. Tapi maksudnya juga jadi 20 helai uban yang terdapat pada rambut dan juga janggut Nabi SAW. Jadi Nabi ini insan hebat. Tidak ada yang lebih mengatasi kehebatan Nabi SAW. Sebab apa? Sebutkan pemimpin yang ada dalam dunia ini daripada zaman Nabi Adam, kalau kita kenal. Sampai ke zaman sekarang. Yang mana manakib ataupun biografi. Siapa yang kita kenal? Richard the Lionheart. Raja. Di zaman Perang Salib. Siapa lagi? Mahatma Gandhi. Siapa lagi? George Washington. Presiden pertama US. Ada tak dalam buku sejarah beliau tu
sejarah diorang tu, ada menceritakan berapa banyak uban. Tak ada. Tidak ada menceritakan. Tapi bagaimana Nabi SAW punya manakib, punya syama'il, para sahabat sampai kira helaian uban yang ada pada wajah Nabi SAW. Itu dia katakan pengikut Nabi SAW, para sahabat ini betul cinta. Jadi ungkapan cinta itu bukan kira aku cinta kamu. Tapi dia tatap wajah Nabi SAW itu perhati kepada seluruh aspek. Bagaimana rupa Nabi, mata Nabi, telinga Nabi, uban Nabi, rambut Nabi. Ini tidak ada kepada orang lain. Tidak ada kepada Nabi Isa AS dalam Bible tak sebut. Tapi ini, kitab ini yang kita baca, Syama'il Muhammadiyah, dah berkurun dulu. Kita tak kekal. Hadis dah berkurun dulu lah. Tetap kekal. Mungkin adalah pemimpin-pemimpin yang orang kira uban dia. Tapi dia akan hilang. Orang tak baca. Anggap benda tu tak penting. Uban orang buat pun nak kira. Baca dulu lah. Tapi Nabi SAW, ucapan helaian uban Nabi SAW adalah sangat dititik beratkan oleh para sahabat. Sampai kita kekal dan kenal berapa banyak helaian uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Yusri mengatakan bahawa uban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah disebabkan Nabi ini bukan sebab umur ataupun bukan sebab zaman. Sebab Nabi ni tua jadi tumbuh uban, tidak. Jadi kita dah baca kan bab uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat mengatakan Nabi SAW ini tumbuh uban sebabkan baca Quran. Ada surah-surah yang ceritakan kiamat, menceritakan neraka. Jadi sebabkan itu Nabi takut tumbuh uban di kepala dan janggut Nabi SAW. Bukan sebab umur. Sebab apa? Kata Syekh Yusri, umur itu makhluk. Masa zaman ni makhluk. Jadi tidak ada yang makhluk ini boleh mengalahkan Nabi sebab Nabi sebaik-baik makhluk. Jadi Nabi tidak tumbuh uban sebab masa ataupun zaman ataupun sebab tu. Wallahu a'lam. Babu ma ja'a fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama tulis kitab berkenaan dengan bab kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Imam Bukhari, Imam lain, Syekh lain pun ada tulis banyak berkenaan sirah ataupun jelah panjang. Nah, kita kalau nak rangkumkan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cukup satu majlis. Tu apa? Kita akan banyak menangis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama ditanya, apakah iza usiba ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan kepada Sayyidina Abu Bakar, iza usiba ahadukum bi musibah, jika kalian ditimpakan pada satu musibah kepada kalian, falyadhkur musibatahu bi fa inha ghadabul masaib indahu, maka ingatlah sesungguhnya musibah yang paling besar itu adalah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atas dunia ini, tsunami, bala bencana, peperangan, kita meninggal, ahli keluarga kita meninggal, semuanya belum musibah yang besar. Musibah yang paling besar adalah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu adalah musibah yang paling besar tertimpa kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Palestin diserang Israel sampaikan bom-bom hancur. Tak, itu musibah masih kecil. Musibah paling besar Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita semua. Hatta kita tak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi rasa cinta, goosebumps yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirkan selalu dalam hati kita, itulah yang perlu kita genggam betul-betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال لنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا قال حدثنا سفيان بن أمية الزهري
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستارة يوم يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوا فأشار إلى الناس ألبتوا أبو بكر يؤمهم وألقى السجفاء وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kali terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda menyingkap kain tabir rumah baginda. Jadi seperti kita tahu, rumah Nabi itu di dalam Masjid Nabawi. Pada hari Isnin, pada ketika itu hari Isnin, aku memandang wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lembaran mushaf. Maksud mushaf ini, Sayyidina Anas mengatakan iaitu indah, bersih dan cerah. Bercahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya, kita tak nak describe lah, kita dah ceritakan bagaimana fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi punya wajah itu seperti badratin, bulan purnama. Ada yang mengatakan qamarun, seperti bulan, dan lain-lain lagi. Pada waktu itu orang ramai sedang mendirikan solat subuh dengan berimamkan Sayyidina Abu Bakar. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka pintu, mereka hampir gaduh bergerak. Maksudnya mereka bila nampak, mereka ada yang nak putuskan solat sebab melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu solat subuh sedang berlangsung, Nabi SAW tidak dapat hadir. Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam di Masjid Nabawi. Tapi tengah solat tu Nabi singkap kain tirai yang menutup rumah Nabi SAW daripada barisan saf Masjid Nabawi. Nabi tunjukkan wajah Nabi SAW yang sahabat tengah solat ni terus rasa nak berhentikan solat untuk melihat wajah Nabi SAW. Namun Rasulullah SAW memberi isyarat kepada makmum supaya tidak bergerak dari tempat mereka dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar tetap mengimani mereka. Rasulullah SAW menjatuhkan kain tabir baginda wafat pada penghujung hari itu. Jadi itu adalah wajah yang terakhir para sahabat melihat wajah Nabi SAW. Yang seperti kita tahu, Nabi SAW sakit ketika 12 ataupun 13 hari sebelum masuk Rabiul Awal. Jadi pada penghujung Safar, ketika itu Nabi SAW ziarah sahabat Nabi di Baqi'. Balik daripada ziarah itu, Nabi mengadu kepada Sayyidatina Aisyah, Nabi pening kepala, sakit kepala. Itu berlaku kepada 13 hari sebelum masuk bulan Rabiul Awal. Jadi apabila sejak detik itu Nabi SAW dah sakit, dah tak larat nak pergi masjid, tak larat nak berjumpa dengan para sahabat. Jadi sahabat tak dapat menatap wajah Nabi SAW itu pada jangka masa yang lama. Ketika pada suatu pagi waktu subuh, Nabi tunjukkan wajah Nabi SAW ketika para sahabat tengah solat. Kemudian Nabi SAW meninggal, dicabut, Allah SWT cabut, malaikat Israel datang mencabut nyawa Nabi SAW di waktu duha. Jadi kenapa Sayyidina Anas bin Malik mengatakan pada penghujung hari itu, jadi mereka betul-betul confirm bahawa Nabi SAW telah meninggal pada petang hari. Sebab apa? Sebab mereka masih tak percaya Nabi SAW telah pergi. Yang seperti kita dengar baca sirah Sayyidina Umar, yang kita akan bacalah hadis-hadis berkenaan bagaimana ahwal Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain. Dan mereka juga pening, tak tahu nak buat apa, sebab sebelum ini tidak ada Nabi di kalangan bangsa Arab.
di mana nak makamkan Nabi, siapa berganti Nabi, siapa nak mandikan jenazah Nabi. Jadi proses itu lama sampaikan petang barulah diumumkan bahawa Nabi SAW telah meninggal dunia. Jadi sebab itu hadis ini disebut Nabi SAW meninggal pada akhir hari. Padahal Nabi meninggal pada waktu duha hari Isnin. Ini berlaku pada 12 Rabiul Awal. Jadi dalam terjemahan di PDF ni tak ada sebut kan. Dalam hadis min akhir dzalikal yaum, Rasulullah SAW wafat pada hari itu. Diterjemahkan macam tu je. Tapi kalau min akhir dzalikal yaum maksudnya petang penghujung hari. Penghujung hari maksudnya petang ke malam. Jadi mungkin penterjemah nak terus direct, dia tak nak syarahkan, dia terus direct sahaja. Okey, hadis seterusnya boleh ada siapa nak baca selami detik-detik kewafatan Nabi SAW. Kalau ada, silakan. Boleh sila insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Humaid bin Mus'adah al-Basri. Qala hadatsana Sulaiman bin Ahdara an Ibni Auni an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri fad'a bitastin liyabula fihi summa bila famata. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan saya mendengar menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadaku atau keribaanku. Baginda sallallahu alaihi wasallam meminta bekas untuk dijadikan tempat baginda membuang air kecil. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam pun membuang air kecil kemudian wafat. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku menyandarkan Rasulullah ke dadaku ataupun ke pangkuan Sayyidatina Aisyah. Ila sadri atau qalat ila hijri, ke dadaku ataupun ke pangkuan. Jadi Sayyidatina Aisyah pun kata sama ada menyandarkan Nabi di dadanya ataupun di libanya. Baginda meminta diambilkan bekas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Jadi di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak direkodkan dalam kitab Syama'il, Nabi meminta juga untuk kayu siwak. Nabi minta kepada seorang sahabat mengambil kayu siwak. Lalu Sayyidatina Aisyah ambil kayu siwak itu. Kemudian Sayyidatina Aisyah kan selalu kayu siwak kena rendam dulu betul nak bagi dia lembut. Tapi kayu siwak itu Sayyidatina Aisyah gigit, kasih lembut, lalu disuruhkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun bersugi. Kata Sayyidatina Aisyah, itu adalah hari yang paling bahagia untukku. Sebab apa? Sebab detik terakhir Nabi SAW adalah arliuku menyentuh arliu Nabi SAW. Ini adalah tanda kebahagiaan seorang isteri kepada suami dan juga seorang umat kepada Rasul. Itulah hari bahagia. Lepas Nabi SAW bersugi, terus Nabi SAW meninggal dunia. Naam. Hadis seterusnya. Boleh? Okey, bismillah. Qala hadatsana Utaibah hadatsana Laisu an Ibni Al-Had an Musa bin Rajisa an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa 'indahu qadahun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah
thumma yamsahu wajhahu bil ma' thumma yaqul Allahumma a'inni ala munkarati aw qala ala sakaratil maut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda menghadapi kematian. Di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat bekas yang berisi air. Baginda sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan ke dalam bekas itu, kemudian mengusap wajahnya dengan air sambil berdoa, ya Allah, bantulah aku mengatasi kemungkaran kematian atau melalui sakaratul maut. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasulullah SAW semasa baginda bersiap menghadapi kematian. Di sisi baginda ada bekas berisi air. Baginda memasukkan tangan ke dalam bekas itu dan mengusap wajah baginda dengan air sambil berdoa, ya Allah, bantulah aku menghadapi dahsyatnya sengsara kematian atau dahsyatnya derita kematian. Sambungan daripada hadis ini adalah hadis yang seterusnya. La aghbitu ahadan bihawli mautil mauti ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak cemburu melihat seorang menghadapi kematian dengan ringan selepas aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan oleh Sayyidatina Aisyah, sejak daripada kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah tak cemburu dah. Lihat orang-orang kalau meninggal tersenyum. Sayyidatina Aisyah tak cemburu dah tengok orang kalau meninggal tu bahagia dengan meninggal dengan aman. Sebab apa? Nabi Sayyidatina Aisyah pernah melihat Nabi SAW itu meninggal bukan dalam keadaan tenang. Nabi rasa paling sakit di kalangan para umat ni. Tidak ada yang melebihi sakit daripada seorang hamba melebihi daripada Nabi SAW. Jadi kewafatan Nabi ketika dicabut nyawa itu, keseluruhan sakit yang dialami oleh kita-kita ni nanti telah ditanggung oleh Nabi SAW. Sebab itu ungkapan Sayyidatina Aisyah begitu. Jadi jangan kita cemburu juga. Untuk kita, jangan kita cemburu kalau orang tu meninggalnya dahsyat. Meninggal kena peluru, orang kawan-kawan kita, sahabat kita, ikhwan kita di Palestin kena peluru, hancur badannya. Ataupun kawan kita yang aksiden, hancur badannya. Jangan menganggap kematian yang ngeri itu adalah tanda azab Allah. Tidak. Lagi tinggi bala yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kita yang di dunia, lagi tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi teruk ketika saat dia meninggal, lagi tinggi darjatnya di sisi Allah. Jadi jangan anggap kawan-kawan kita yang aksiden, mati teruk semua, Allah azab. Tidak. Mereka sebenarnya diangkat lagi tinggi darjatnya di sisi kita. Jangan menganggap orang yang meninggal di atas katil dalam keadaan tersenyum itu masuk ke dalam syurga. Tidak juga. Jangan kita ada perasaan kewasaka apa-apa. Tapi orang yang hancur badannya kena tembak, mati syahid, sahabat kita di Palestin, kena kepala je, na'udzubillah min dzalik, darjatnya di sisi Allah tu tinggi sangat. Sebab apa? Di dunia Allah seksa, di akhirat Allah tidak akan seksa. Allah angkat darjat. Begitu adilnya Allah, maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis seterusnya. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن مليكة عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيت قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه يدفنوه في موضع فراشه. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, semasa nyawa Rasulullah SAW dicabut, para sahabat berselisih pendapat mengenai pengembumian baginda Nabi SAW. Ada yang mengatakan tanam di Syam, di sebelah makam Nabi Ibrahim, datuknya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan di Mekah, sebab Mekah adalah tempat lahir Nabi SAW. Jadi mereka berselisih. Semua ada yang kata tanam kat situ, ada yang tanam kat sini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata, aku pernah mendengar
kata-kata Rasulullah SAW yang masih aku ingat, iaitu baginda berkata, Allah tidak mencabut nyawa seorang Nabi kecuali di tempat yang baginda suka, sebagai tempat dikuburkan. Oleh itu, kuburkan baginda Rasulullah SAW di tempat letak alasnya tidur Nabi SAW. Di mana Nabi meninggal, situlah Nabi SAW ditanamkan. Jadi zaman dulu tak susah kalau nak tanam di mana tempat meninggal, sebab zaman dulu dah tak ada tiles, tak ada mozet, apa yang kena keras simen, semua tak ada. Apa yang Nabi baring di atas tanah, dilapikkan oleh daun-daun. Jadi senang untuk tanam di dalam bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga dengan nabi-nabi lain, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Adam, Nabi Hud alaihissalam, yang mana diutuskan beliau di Yaman, lalu ditanam di Yaman. Meninggal di sana, ditanam di sana. Nabi Ibrahim ketika itu tengah sampai di Syam, lalu dimakamkan di sana. Jadi lebih baiklah kalau kita meninggal dekat situ, ditanamkan dekat situ. Tak perlu nak angkat, nak bawa, nak naik kereta, nak lagi kapal terbang. Ada yang mengatakan kalau naik kapal terbang itu, kalau jenazah nak bawa naik kapal terbang 30 ke 40 ribu habis. Nak semata-mata nak pindahkan jenazah. Jadi ulama kita, Ustaz Haruddin, beliau ketika sebelum meninggal, beliau diubat di California, hospital di California, tapi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah meninggalkan dia. Allah wafatkannya di sana, ditanamkan di California. Jadi ada sebab lah kalau kita nak pergi ke US tu, selain daripada jalan-jalan, kita niat ziarah makam Tuan Guru Hasanuddin. Haruddin ke Hasanuddin? Wallahu a'lam. Haruddin rasanya, Ustaz Haruddin. Jadi di mana kita meninggal, di situ eloknya ditanamkan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, qala haddatsana Haruddin, Ustaz Haruddin. Sayyidina Ibn Abbas dan Aisyah melaporkan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar mencium Rasulullah di dahinya selepas baginda wafat. Ini sunnah yang patut kita tiru. Kalau ada antara keluarga kita yang meninggal, yang mahram, yang bukannya tidak mahram, dah meninggal pun buat maksiat. Jangan. Yang mahram, keluarga kita, kakak kita, yang kakak orang lain kita pergi cium, tidak boleh. Haram. Walaupun dah meninggal, haram itu atas pada kita. Tetap haram. Ini ada yang iparnya meninggal, kita yang cium. Itu haram, tetap haram. Hukum tetap haram walaupun dah meninggal. Hadis yang seterusnya, Sayyidatina Aisyah melaporkan anna Abu Bakr dakhala al-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi wa wada'a famahu baina 'ainayhi wa wada'a yadayhi 'ala sa'idayhi wa qala wa nabiyyah wa safiyyah wa khalilah. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Wa, di belakang ayat depan, perkataan depannya ada wa, di hujungnya ada ha bulat. Sayyidina Abu Bakar masuk ke kamar Rasulullah SAW selepas baginda wafat. Sayyidina Abu Bakar meletakkan mulutnya di antara kedua kening Rasulullah dan mengucup dahi baginda Nabi SAW dan meletakkan kedua tangannya di lengan baginda. Sayyidina Abu Bakar berbisik dengan tenang, duhai Nabi, duhai makhluk pilihan, duhai kekasih Allah Subhanahu. Bukan kekasihku, terjemahan kat sini salah. Bukan Nabi. Sebab Nabi penghujungnya ya. Wa Nabi. Itu barulah Nabiku. Tapi ni duhai Nabi. Ni duhai. Wa dengan ha tu bermaksud duhai. Ini adalah sebuah ratapan dalam bahasa Arab.
Menurut Al-Imam Baijuri, tafsiran yang lebih tepat adalah Sayyidina Abu Bakar meletakkan dua tangannya di pelipis. Tadi mengatakan lengan sa'idai. Tapi sebenarnya Al-Imam Baijuri mengatakan Nabi SAW meletakkan di pelipis. Pelipis ni, ni dalam bahasa Melayu tak ada. Pelipis tu bahasa Indonesia. Ada yang tahu bahasa Melayu apa? Ni dahi, tepi. Yang tepat kita letak stiker demam. Stiker demam. Apa nama dia? Koyok. Tempat tu dipanggil pelipis. Di situ Sayyidina Abu Bakar meletakkan tangannya untuk mencium dahi Nabi SAW. Ada pelipis bahasa Melayu? Tak ada. Naam, hadis yang seterusnya bukan nak cepat tapi kita kejar masa. Samalah kan? Bukan nak cepat tapi kita kejar masa. Bukan nak cepat tapi kita kejar masa. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a min kulli shay, falamma kana al-yawm alladhi mata fi adlama minha kullu shay, ama nafadna aydiyana min aytura wa inna la fi dafni hatta ankarna qulubana. Sayyidina Anas mengatakan, pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, seluruh kota menjadi terang. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ini qasidah yang didedangkan oleh orang-orang Ansar ketika Nabi SAW berhijrah. Tala'al badru, telah terbitnya cahaya purnama. Seperti itu ungkapan Sayyidina Anas. Seluruh kota Madinah ini menjadi terang. Seakan-akan bulan yang datang membagi cahayanya menyeluruhi kota Madinah. Namun pada hari Rasulullah SAW wafat, seluruh kota itu menjadi suram. Bahkan kesuramannya itu masih kesuraman Nabi SAW wafat itu masih lagi terasa sampai sekarang. Kita rindukan Rasulullah SAW. Dan kami belum lagi membersihkan tangan kami daripada debu kubur Rasulullah. Tangan mereka itu masih lagi memegang kuburan Rasulullah SAW, iaitu kami sedang menguburkan baginda sehingga kami mengingkari dan tidak mengenali hati kami. Bermaksud terlalu berat para sahabat nak meninggalkan Nabi SAW sampai Buddha buang para sahabat, seolah-olah ni ungkapan bahasa Arab, buang hati dan tak nak rasa kehilangan Nabi SAW. Perasaan tu kalau boleh nak buang jauh-jauh supaya tidak merasa kesedihan terlampau oleh para sahabat akan kepergian Nabi SAW. Betapa pilunya hati para sahabat berpisah dengan sumber cahaya kehidupan. Jadi cahaya Nabi SAW ini bukanlah cahaya macam lampu saja, tapi cahaya Nabi SAW itu menyerangkan mata hati, menampakkan mana jalan yang benar, mana jalan yang batil, menampakkan kehidupan di dunia ini adalah sementara. Walaupun kita hidup senang, ada kereta, ada rumah, tapi bukan itulah cahaya yang menerangi kesenangan kehidupan kita. Dan orang yang paling mereka kasih, tidak ada orang yang paling kasih. Sayyidina Amr bin As pernah mengatakan, Nabi SAW bila aku lihat, kalau aku tak kenal Nabi, aku benci. Tapi Nabi SAW bila aku dah kenal, dialah orang yang paling aku cintai dan paling aku sukai. Itulah Nabi SAW. Dan ketika pengubumian, para sahabat melawan hati mereka untuk tak merelakan kepergian Nabi SAW. Itu yang dikatakan hatta ankarna qulubana, sehingga kami mengingkari hati-hati kami. Ingkar hati, tak nak dengar apa yang hati cakap. Itu yang dimaksudkan oleh para sahabat Nabi SAW. Hadis yang seterusnya, qala hadatsana Muhammad bin Hatim, qala hadatsana Amr bin Shalih an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat afantu fi Rasulullah sallallahu yaum al-Itsnin. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Isnin. Sebab itu Nabi SAW menyuruh
Dan Nabi juga lahir pada hari Isnin, dan sebab itu Nabi menyuruh kita berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Dan salah satu sebab Nabi berpuasa pada hari Isnin adalah lembaran amalan itu ditunjukkan kepada Allah pada hari Isnin. Dan aku suka, kata Nabi SAW, ditunjukkan amal perbuatan aku ketika aku sedang berpuasa. Hadis yang seterusnya. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساهي من آخر الليل. Ini hadis mursal. Setiap hadis, kita kalau saya bahas hadis makan masa pula kan. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah adalah hadis mursal. Tapi asal hadis ini adalah nak terangkan maksud hadis mursal tu pun makan masa. Jadi senang kata, ini adalah hadis daripada Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW. Sayyidina Husain punya anak namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang seperti kita kenal setiap malam solat 1000 rakaat. Khusyuknya kalau masa ambil wuduk pun dah menggetar sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni masa solat pun tak menggetar, tak takut, tak khusyuk. Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin, jadi Habib Ali Zainal Abidin itu mengambil sempena dengan nama anak kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Ali Zainal Abidin, Al-Imam Ali Zainal Abidin, dikenali sebagai zuhud, orang yang paling banyak sujud. Jadi ketika ambil wuduk pun dah menggetar ketakutan kerana khusyuk, terlampau khusyuk di dalam solat. Dan anaknya iaitu Muhammad Al-Baqir yang meriwayatkan hadis ini. Muhammad bin Al-Baqir, anaknya Ja'far bin Muhammad. Panjang dia punya silsilah. Tapi hadis ini tidak disebutkan dalam perawi tidak disebutkan sebab ini adalah hadis Sufyan bin Uyainah. Kebanyakan hadis Sufyan bin Uyainah, beliau tidak menyebut keseluruhan daripada silsilah sanad. Sebab itu dipanggil hadis mursal. Nyawa Rasulullah SAW dicabut pada hari Isnin, jenazahnya dimakamkan, dikuburkan pada siang hari yang sama sehingga malam Selasa. Didiamkan, bukan dimakamkan, maksudnya didiamkan, maksudnya dibiarkan sampailah malam Selasa dan dikuburkan pada malam hari berikutnya. Jadi Nabi SAW meninggal pada waktu duha hari Isnin. Kemudian hari Selasa malamnya, malam Rabu tu barulah dimakamkan, dikuburkan. Jadi dimandikan dan dikafankan, disolatkan pada siang hari Selasa. Sebab apa tak buat hari Isnin? Sebab sahabat pun masa-masa tu masih terpinga-pinga, tak tahu nak buat apa. Sebab tak sangka Nabi SAW meninggal. Jadi khabar itu pun dah hampir ke maghrib, diumumkan bahawa Nabi SAW telah meninggal dunia. Maka hari Selasa pagi tu barulah sahabat mandi, bumi, kafankan, dan malam hari baru dikebumikan. Waqala Sufyan wa qala ghaduhu sumi'a sawtu aswatil masahi min akhir al-lail. Terdengar bunyi cangkul tanah pada penghujung malam. Jadi siapakah sahabat yang mencangkul, mengkuburkan, yang menjadi tukang kubur panggil. Tanah yang berlaku cerita tanah kubur tu. Siapa sahabat yang menjadi sang penggali kubur Nabi SAW? Jadi ada dua sahabat penggali kubur. Perkataan tu susah nak dapat.
Penggali kubur. Jadi ada dua sahabat. Yang pertama Abi Talhah. Beliau adalah penggali kubur di Madinah. Cara beliau tanam dengan lahat. Tahu lahat? Lahat ni orang Malaysia selalu pakai. Yang jenazah di bawah tanah. Bukan di lahat lah, kalau lubang kat tengah tu, bukan kat lubang tengah tu, yang lahat yang belah tepi tu, yang duduk kat belah tepi. Itu kebiasaan penduduk Madinah. Di Mekah pula lubang di tengah. Lubang di tengah. Yang sahabat penggali kuburnya adalah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi Sayyidina Abbas ketika itu yang menguruskan pengebumian Nabi SAW ini. Beliau tak tahu nak panggil sahabat yang mana. Takut jemput sahabat ni, sahabat yang satu lagi terasa hati. Jemput sahabat yang lain, sahabat yang tu pula yang terasa hati. Lalu Sayyidina Abbas panggil dua orang khadamnya, utus dua orang itu pergi ke rumah Abu Talhah dan juga ke rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah serentak. Lepas dilepaskan, lalu beliau berdoa, wahai Allah, serahkan urusan ini atasmu. Siapa yang dahulu sahut seruanku, merekalah yang terbaik atas pilihanmu, wahai Allah. Lalu ketika datang ke rumah Abu Talhah ada. Ketika datang ke rumah Abu Ubaidah tidak ada. Lalu Nabi SAW dikubumikan menggunakan sistem lahat di tanah di tepi. Jadi hikmah kenapa Nabi SAW tanam guna kaedah lahat, sebab agar Nabi SAW tidak dipijak. Kalau lubang di tengah lalu ditimbus, jadi orang di atas tu akan memijak Nabi, bukanlah memijak, melangkah-langkah dalam nak menurunkan tanah ke dalam liang. Okay, tapi kalau lahat dia di tepi, Nabi SAW di bawah tanah, lalu itu tidak membuatkan orang melangkah-langkah Nabi SAW. Itu hikmah bila kita tanam secara hati. Naam. Dan dengar cangkul-cangkul Abu Talha itu sampai tengah malam. Dengar. Nabi SAW ditanam. Jadi Nabi SAW ditanam pada ketika waktu malam. Naam, hadis yang seterusnya. Sayyidina Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berkata, tufiya Rasulullah SAW yaum al-Itsnain wa dufina yaum al-Thalatha. Nabi SAW meninggal pada hari Isnin dan dikebumikan pada hari Selasa. Hadis yang paling panjang pada bab ini iaitu hadis daripada Sayyidina Salim bin Ubaid berkata, ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. Rasulullah pingsan semasa baginda sakit menjelang wafat. Apabila tersedar, baginda bertanya, apakah sudah masuk waktu solat? Tak apalah, masuk terjemah je, kesian yang jaga PDF ni, kesian. Saya nak gerak bahasa Arab sikit, terjemah sikit. Ya, Rasulullah berkata lagi, perintahkan Sayyidina Bilal untuk laungkan azan dan minta Sayyidina Abu Bakar menjadi imam solat. Jadi orang yang pertama Nabi SAW cari untuk menjadi imam solat adalah Sayyidina Abu Bakar. ثم قال أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت سيدتنا عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذاك المقام بكى يبكي فلا يستطيع فلو أمرت غيره. Selepas itu baginda Nabi SAW pingsan lagi dan tersedar lagi. Baginda bertanya, adakah sudah masuk waktu solat? Para sahabat menjawab, ya. Rasulullah SAW berkata, perintahkan Sayyidina Bilal untuk laungkan azan dan minta Sayyidina Abu Bakar menjadi imam solat.
2 kali perintah Nabi SAW. Tapi kali Nabi SAW tak pingsan. Lalu Sayyidatina Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ayahku adalah seorang yang mudah sedih. Asif, rajulun asif. Yang mudah tersedih, yang paling senang menangis. Apabila baginda menggantikan tempatmu menjadi imam, apabila Sayyidina Abu Bakar menggantikan jadi imam, dia akan menangis kerana mengingati Rasulullah SAW yang sedang sakit sehingga tidak mampu solat. Dalam keadaan teresak-esak tu tak mampu nak habiskan solat. Lalu Sayyidatina Aisyah mengatakan, lebih baik jika engkau perintahkan orang lain menjadi imam. Ini adalah pengaduan kepada Sayyidatina kepada Nabi SAW bahawa janganlah Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Orang lain saja. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. فقال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. Kemudian Rasulullah pingsan lagi selepas Sayyidatina Aisyah berbicara seperti itu. Lalu tersedar, lalu Nabi SAW berkata, perintahkan Sayyidina Bilal untuk laungkan azan dan minta Sayyidina Abu Bakar menjadi imam salat. Kalian ini seperti wanita dalam kisah Yusuf. Kalian ini bermaksud Sayyidatina Aisyah. Tidak ada orang lain ketika itu, Sayyidatina Aisyah saja. Tapi Nabi menggunakan dhamir fa'inna kunna, bermaksud penghormatan. Sama juga kita dengan guru kita tak boleh hantar. Hantar dah sampai, tanya guru kita macam tak boleh. Kita kena tanya antum. Sebab apa? Antum ini adalah kalimah penghormatan. Walaupun guru kita tu seorang saja, tak ramai pun, seorang saja. Tapi bila kita dah sampai, kita nak cakap ana antum. Itu antara konsep bahasa Arab penghormatan. Penghormatan pada guru ataupun kawan kita, nak hormat kawan kita pun boleh cakap antum. Jadi konsep ini Nabi SAW pakai kepada Sayyidatina Aisyah menggunakan dhamir kunna, bermaksud ramai. Padahal Sayyidatina Aisyah seorang sahaja. Nabi SAW mengatakan Sayyidatina Aisyah ini seperti mana kisah Nabi Yusuf. Siapa kisah Nabi Yusuf yang dimasukkan oleh Nabi? Iaitu Sayyidina Zulaikha. Sayyidatina Zulaikha, isteri Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana apa? Kerana menyembunyikan sesuatu dan menzahirkan sesuatu. Apa maksudnya? Sayyidatina Aisyah berkata sedemikian bukanlah kerana Sayyidina Abu Bakar itu asif, buat sedih. Akan tetapi nak menyembunyikan bahawa kalaulah Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan lagi Nabi SAW, maka umat akan berputus asa. Ni asyik Nabi, asyik gantikan Sayyidina Abu Bakar je, bila Nabi nak keluar. Jadi para sahabat ni sedih. Jadi nak Sayyidatina Aisyah nak menyimpan, nak menyembunyikan perasaan sedihnya para sahabat. Nak Rasulullah yang keluar, tak nak Sayyidina Abu Bakar lagi. Nanti kalau orang tengok sahabat datang masjid, Sayyidina Abu Bakar lagi, mana Rasulullah SAW. Itu yang demikian. Bagaimana kisah Nabi Yusuf, yang mana mereka Sayyidina Zulaikha menjemput seluruh orang-orang perempuan datang untuk menjamu makan dan memegang apple dan pisau. Bukan hanya nak makan, datang makan, tapi nak menunjukkan kehandsoman Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab itu mendahirkan sesuatu, akan tapi menyembunyikan sesuatu. Itulah maksud Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Faham kan? Faham? InsyaAllah senang sahaja. Dengan itu, Sayyidina Bilal diperintahkan melakukan azan dan Sayyidina Abu Bakar dipanggil menjadi imam. Thumma inna Rasulullah SAW wajada khiffatan faqala unduru li man attaki'u alayhi faja'at barirah wa rajulun akhar fattaka'a alayhima falamma ra'au Abu Bakrin dhahaba yankisar fa'awma ilayh anna yathbata makanahu hatta khata Abu Bakar salatahu.
Rasulullah sallallahu selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya agak ringan. Lantas baginda berkata, carikan seseorang untuk aku bersandar kepadanya. Kemudian datang Sayyidina Barirah binti Safwan bersama seorang yang lain, rajulun akhar. Di 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 PDF siapa? Sayyidina Barirah dengan Sayyidina seorang lelaki. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Salim bin Ubaid. Akan tapi diceritakan daripada Sayyidatina Aisyah. Sebenarnya yang rajulun akhar itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah alaihi salam radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi Sayyidina Aisyah tidak menyebut. Sayyidatina Aisyah tidak menyebut. Kerana apa? Kerana hadisul ifki. Pernah ke syarah hadis sebelum ni ada pasal hadisul ifki? Tentang Sayyidatina Aisyah difitnah. Ketika itu fitnah ceritanya panjang. Lalu ketika fitnah itu sedang berlaku, Nabi SAW sedang merajuk dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu panggil Sayyidina Ali, minta pendapat Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa nak pening-pening dengan perempuan seorang tu? Cari je lah perempuan lain lagi, kahwin lagi banyak. Banyak lagi dekat Madinah ini perempuan-perempuan yang cantik. Itu ungkapan itu diingati oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampailah Nabi SAW dah meninggal. Pun Sayyidatina Aisyah ingat lagi. Sampaikan dalam hadis Sayyidatina Aisyah tak menyebut nama Sayyidina Ali. Rajulun akhar dia tulis. Seorang lelaki. Sampai macam tu sekali. Kalau perempuan tu, kalau dia merajuk dengan seseorang tu macam tu sekali. Macam tu sekali. Tapi tak tersebut nama Sayyidina Ali. Padahal yang datang itu adalah Sayyidina Barirah dengan Sayyidina Ali yang menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan Sayyidina Ali boleh dibaca 3, karamallahu wajhah, radhiyallahu ta'ala anhu dan juga alaihi salam. Sebab apa boleh dibaca 3? Yang pertama, karamallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya sebab beliau tidak pernah menyembah berhala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah radhiyallahu ta'ala anhu, keumuman kepada seluruh sahabat dan alaihi salatu wassalam seperti mana Nabi. Kerana apa? Kerana Al-Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, beliau meletakkan alaihi salam khas kepada Sayyidina Ali. Jadi dia boleh dibaca 3. Apabila Abu Bakar melihat keadaan Rasulullah SAW begitu, dia pun ingin berpatah balik mundur. Jadi Nabi Sayyidina Abu Bakar sedang jadi imam pada makmum yang lain. Dia mendapat Nabi SAW bangun. Perlahan-lahan keluar daripada rumahnya, nak solat sertai solat. Para sahabat yang di belakang nampak Nabi ramai-ramai. Subhanallah, subhanallah. Yang perempuan tepuk-tepuk tangan. Tepuk-tepuk. Nak bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar, Nabi dah datang. Lalu Sayyidina Abu Bakar menoleh dalam solat. Pandangan pertama boleh. Dalam syariat itu Nabi SAW pun ada. Lalu Sayyidina Abu Bakar mahu undur ke belakang tapi tidak. Nabi SAW tahan, tetaplah kamu di hadapan. Lalu Nabi SAW duduk bersandar, solat duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat, ada ulama mengatakan bahawa Nabi yang imamkan, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar menjadi mubaligh, mengikuti gerakan Sayyidina Nabi SAW, lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Tetap sebenarnya Nabi Muhammad yang menjadi imam. Nabi Muhammad duduk, Sayyidina Abu Bakar yang menjadi mubaligh kepada seluruh makmum di belakang. Dan sehingga selesai solat. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Dan kemudian Nabi SAW wafat.
pada jangka masa yang lama lah, bukannya selepas itu Nabi SAW wafat. Faqala Umar wallah la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah qubida illa darabtu bisayfi hadha. Ini diceritakan bagaimana situasi ketika Nabi SAW wafat. Sayyidina Umar berkata, demi Allah aku tidak mahu mendengar siapa pun yang berkata Rasulullah sudah meninggal. Jikalau ada, aku akan penggal kepalanya dengan pedangku ini. Nabi Sayyidina Umar dah jerit-jerit dekat luar masjid. Siapa yang kata Nabi meninggal, aku pancung kepala. Qala wa kana an-nas ummiyin lakum fihim nabiyyun qablah fa amsaka an-nas fa qalu ya Salim intaliq ila sahibi Rasulillah fad'uhu fa ataitu Abu Bakar wa huwa fil masjid fa ataitu abki Hisham. Ketika itu orang yang di situ tidak tahu nak buat apa. Sayyidina Umar dah menjerit dekat luar. Rasulullah telah terbaring kaku, semua pening. Tak tahu nak buat apa ni. Satu seorang sahabat berkata, wahai Salim, pergilah bertemu dengan sahabat Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, dan panggil dia ke sini. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar menjadi solat imam solat Isyak. Nabi SAW meninggal pagi. Sayyidina Abu Bakar tahu waktunya dah maghrib. Ya dulu tak ada WhatsApp apa semua, tak boleh nak bagi tahu. Dan dekat maghrib nak ke Isyak baru dia tahu Nabi SAW dah meninggal. Bagi tahu, wahai Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW dah tak ada. Aku menemuinya, kata Salim ini, sambil menangis dan kebingungan. Falamma ra'ani qala aqbidu Rasulullah qultu inna Umar yaqul la asma' hadan yadhkur yaqul anna Rasulullah qubida illa darabtu bi sayf hadha qala li intaliq fantaraktu ma'ah. Dia pun menceritakan bagaimana keadaan di depan masjid. Ada yang Sayyidina Umar nak pancung semua orang. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun datang bergegas terus pergi ke rumah Nabi SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar tiba, banyak orang sudah masuk ke dalam bilik Rasulullah SAW. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar meminta laluan. Sayyidina Abu Bakar nak masuk. Saya datang mendekati jenazah Rasulullah sambil mengusap baginda dan membaca, sesungguhnya wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allahu Akbar. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun memberitahu kepada seluruh sahabat bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Dan Sayyidina Abu Bakar menyampaikan ayat Quran, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, Allah kekal selamanya. Lalu mereka pun bertanya bagaimana nak uruskan jenazah Rasulullah, bagaimana nak solatkan jenazah Rasulullah. Lalu ceritakan ini tak termasuk dalam hadis. Bagi Nabi Sayyidina Abu Bakar menyatakan, tinggalkan jenazah Nabi SAW di dalam bilik. Kerana apa? Malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail nak solatkan dulu jenazah Rasulullah SAW. Dah selesai barulah masing-masing masuk untuk dirikan solat jenazah kepada Nabi SAW. Kemudian ketika nak menyiapkan permandian Rasulullah SAW, datang utusan di Katifah Bani Sa'idah untuk melantik khalifah yang baru. Jadi kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar, tak apalah kamu pergilah ke sana, biar kami keluarga Rasulullah yang menguruskan jenazah Nabi SAW. Lalu beliau Sayyidina Abu Bakar pun pergi ke sana
Sakifah Bani Sa'idah ini sebelah Masjid Nabawi. Tak jauh sangat. Kalau kita pergi umrah tu ada nampak lah. Dia ada tanda di mana Sakifah Bani Sa'idah. Sekarang dah jadi tempat uduk lah sini. Tempat uduk. Tak silap saya lah. Kalau saya silap, bagi tahu. Lalu dalam kalangan Ansar itu berkumpul nak lantik pada hari Isnin juga. Pada hari Isnin malam tu nak lantik khalifah yang baru. Lalu Sayyidina Umar, siapa yang memiliki 3 keutamaan ini, maka dialah yang dilantik menjadi Rasul, yang dilantik menjadi khalifah. Afwan. Keutamaan yang pertama, yang mana di dalam Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar direkodkan namanya oleh antara 2 orang sahabat semasa berlindung di dalam gua. Keutamaan yang kedua, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, la tahzan innallaha ma'ana. Itu diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan keutamaan yang ketiga adalah innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ini nak menunjukkan bahawa Allah bersama kita ini adalah ucapan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Allah, Sayyidina Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Ini keutamaan yang besar yang ada pada diri jasad Nabi, jasad Sayyidina Abu Bakar. Keistimewaan. Sebab itu Sayyidina Umar kata, ada tak di antara kalian yang melebihi daripada Sayyidina Abu Bakar, melebihi daripada 3 keutamaan ini? Kalau ada, silakan menjadi khalifah. Kalau tak ada, akulah orang yang pertama membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Lalu setelah ramai yang membaiat, Sayyidina Abu Bakar pun balik ke tempat pengurusan jenazah Nabi SAW. Sayyidina Ali orang yang pertama membaiat Nabi Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi tadi isu kalau orang Syiah kata Sayyidina Ali tak pergi ke Sakifah Bani Sa'idah, kalau tak Sayyidina Ali yang menjadi khalifah yang pertama. Tidak. Bahkan Sayyidina Ali orang yang pertama di tempat proses pemandian Nabi SAW. Sayyidina Ali orang yang pertama membaiat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Kita berbaki lagi 2 hadis. Sayyidina Anas bin Malik berkata, lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karbil mauti ma wajada qalat Fatimah radhiyallahu anha wa karbah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika ba'da al-yawm innahu qad hadara min abika ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yawm al-qiyamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang merasakan dahsyatnya penderitaan menghadapi kematian, Sayyidatina Fatimah berkata, aduh sakitnya. Rasulullah SAW membalas, tidak ada sakit lagi untuk ayahmu selepas hari ini. Sesungguhnya maut sudah menghampiri ayahmu. Tidak ada seorang pun dapat lari daripadanya. Pertemuan dengan maut pasti terjadi sehingga hari kiamat. Al-Imam Ibn Abdunya mengatakan bahawa pertemuan dengan maut adalah hari kiamat untuk orang yang meninggal itu. Siapa yang meninggal, terjadi kiamat pada dirinya. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Abdunya. Hadis yang terakhir, Sayyidina Ibn Abbas melaporkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu faratan min ummati adkhalahu Allah taala bihima jannah. Faqalat lahu Aisyah, faman kana lahu faratan min ummati? Qala man kana lahu faratun ya muwafaqah. Qala faman lam yakun lahu faratun min ummati, qala fa ana faratun li ummati lam yusabu bimithli. Siapa antara umatku yang memiliki 2 farah, anak kecil yang meninggal dunia sebelum orang tuanya, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam syurga kerana perantara kedua-dua anak itu. Jadi jangan sedih kalau anak kita baru lahir dan meninggal. Bagi pramatang meninggal, itu adalah menjadi perantara kita masuk ke dalam syurga. Sayyidatina Aisyah bertanya, bagaimana pula dengan umatnya yang mempunyai seorang saja farah? Rasulullah menjawab,
Begitu juga dengan umatku yang memiliki seorang faras, wahai muwafaqah. Nabi memanggil Sayyidatina Aisyah muwafaqah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana pula dengan umatmu yang tidak punya faras? Faras tu maksudnya ada anak lelaki, anak-anak yang meninggal ketika kecil. Yang menjadi perantara tu tak ada. Kita tak ada anak yang meninggal kecil. Jawab Rasulullah, akulah yang menjadi faras, perantara untuk masuk syurga untuk umatku seluruhnya. Mereka tidak akan ditimpa musibah yang lebih dahsyat seperti mana kematian. Jadi itulah cakap tadi, kita dah cakap awal tadi, tidak ada musibah yang paling besar di atas muka bumi ini selepas kewafatan Nabi SAW. Itulah yang paling besar sekali. Jadi sebab apa Sayyidatina Aisyah dipanggil muwafaqah? Kerana Sayyidatina Aisyah menjadi orang yang paling faqih di zamannya. Selepas kewafatan Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah menjadi rujukan oleh para sahabat, para tabi'in, seluruhnya belajar dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dah sampai penghujung majlis. Syukran jazakumullah khairan katsir kepada semua yang hadir. Saya nak cakap apa tak lepas sebab air tak ada. Jadi tekak tu sakit. Nak cakap lupa nak bawa air, nak ambil air tadi. Tapi tak apalah. Alhamdulillah, syukur kepada yang hadir. Moga semua yang hadir dapat manfaat di dalam majlis kita. InsyaAllah kita akan adakan majlis khatam dan juga berbaki lagi dua bab harta peninggalan Rasulullah dan juga melihat Rasulullah dalam tidur. InsyaAllah kita akan membaca pada hari Ahad. Hanya live YouTube sahaja ada, kita tak buat Google Meet sebab demi kelancaran majlis lah. Kalau YouTube live YouTube ni senang, nak komen kat bawah itu pun senang, tak ada masalah. Dan juga majlis ijazah sanad periwayatan hadis kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi penting ke sanad ni? Penting. Jadi keistimewaan agama Islam itu semua yang kita belajar punya sanad. Tak kisahlah fikih, kitab fikih, Al-Quran, hadis, usul fiqh, tasawuf, semuanya punya sanad. Lagi-lagi hadis ni perlu sanad. Jadi hari majlis nanti insyaAllah kita akan edarkan PDF. Masing-masing boleh print, boleh save sanad hadis yang kita bacakan sepanjang Rabiul Awal. Rabiul Awal pun dah hampir penghujung. Kitab kita pun dah dapat nak dekat khatam. Moga-moga jangan bila Rabiul Awal habis, kitab dah khatam, tambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kepada puncak cinta nanti natap wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sepanjang majlis saya minta maaf kalau sepanjang majlis ada ucapan yang tidak disukai atau yang salah. Maaf dari saya. Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amal. Syukran jazakumullah kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita bertemu pada hari Ahad nanti insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa iyyakum.